Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, tuan penghulu, tuan imam, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas undangan pihak surau. Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang sudi hadir pada malam ini daripada jauh dan dekat. Saya dapat tengok sahabat-sahabat dan warga-warga Singapura pun turut hadir pada malam ini. Di samping dari Kuala Lumpur pun ada datang, dari Melaka pun ada datang. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita mula agak lewat 10 suku. Jadi kita habis pun agak lewat lah. Mungkin pukul 2 pagi insya-Allah. Ya. Esok sekolah. Maknanya kita boleh habis 2 pagi. Boleh ya? Jadi tuan-tuan tunggulah sini, saya nak balik. Pukul 12 saya balik lah. Tuan-tuan tunggulah. Entah siapa ceramah, entahlah. Entah hantu kat 5 dengan ceramah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap sesuatu ni dia ada tanda. Setiap sesuatu ni dia ada alamat. Alamat ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita tanda. Setiap sesuatu ni ada tanda. Nak jadi ke tak jadi ke dia ada tanda. Nak jadi kiamat dia ada tanda, tanda-tanda kiamat. Ada 10 tanda kiamat yang besar-besar yang belum berlaku. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, keluarnya binatang yang boleh bercakap. Ni tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang kecil semua dah berlaku.
Tak ada satu pun, tak ada kiamat kecil yang belum berlaku. Semua dah berlaku. Di antaranya malam ini. Orang lelaki satu kemah je, 2 kemah, yang lain semua perempuan. Ya, kemenangan untuk orang perempuan. Perempuan lebih ramai pada lelaki-lelaki itu tanda kiamat yang kecil yang sudah berlaku. Tanda yang kita nak mati pun ada tanda. Orang nak mati pun ada tanda nak mati. Ya ke Ustaz? Orang nak mati pun ada tanda Ustaz? Ya. Tanda yang kita nak mati ialah orang lain dah mati. Orang lain dah mati, maknanya satu hari kita pula yang akan mati. Opah kita dah mati, mak dah mati, ayah dah mati. Banyak orang dah mati. Kubur ni sepanjang jalan. Tiap-tiap hari kita tengok dalam TV orang mati. Maknanya kita juga satu hari akan mati. Itu tanda dia. Adik-adik yang depan saya ni pun ada tanda. Ni tandanya kecil-kecil lagi ni. Belum cukup umur. Kecil je. Nanti ada cukup umur pun ada tanda. Sekarang belum akil balik. Suaranya halus. Mama, nak nenek. Lembut je rupa dia tuan-tuan. Suaranya halus je. Oh ibu, kau disiram lembayung pagi. Lembut je. Lembut je. Bila suara dia besar sikit, berkurun lama ku rasakan cintaku padamu. Dah lain pula suara dia. Dulu masa suara kita halus kecil je, suara halus je. Mama, Aiman tak kisah. Tapi sekarang dah besar. Kalau berpacaran memang banyak pantang larang. Menjaga susila ibu, ayah, adik, abang. Jadi suaranya besar, bis suaranya. Ya, sudah suaranya besar. Ni bonggo dalam sini tuan. Itu maknanya sudah cukup umur. Setiap sesuatu dia ada tanda. Buah durian nak berbunga, nak berbuah pun dia ada tanda bau. Setiap sesuatu dia ada tanda. Tanda nak mati, saya dah sebut. Tanda nak hujan, ada sebut hujan dengan gelapnya, dengan anginnya. Awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pencair. Tanda nak hujan. Semuanya tandanya. Tanda nak marah pun ada. Aku geram ni, itu tanda nak marah tu. Tanda dah kahwin pun ada. Ni Inai dah kahwin. Dah ada orang ke ni Inai? Inai disapu di jari, sungguh berarti memberitahu yang dikau sudah bersuami. Baik, kalau orang bertunang pun ada tanda, ada cincin. Ni. Si cincin emas. Ni cincin. Cincin. Makna dia ni tak ada cincin, kompon belum tunang ni tuan-tuan. Bila dah ada cincin di jari manis ni maknanya dah ada kawan lah tu. Kita baka je. Yang mana faham, tak faham sudah. Kita baka je. Siapa yang setuju angkat tangan macam saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tanda orang beriman pun ada tanda juga. Kalau semuanya ada tanda munafik pun ada, cakap bohong munafik lah tu. Janji tak pernahnya tunai itu munafik. Cakapnya bohong itu munafik. Ada tandanya. Tanda orang yang tak beriman pun ada tanda. Dia tanda orang beriman pun ada tandanya. Adakah tanda orang beriman ni macam saya, bunganya di dada? Orang Indonesia kalau enggak ada ilmu di dada. Nampak ni? Indonesia. Dia tidak sampai di Gunung Everest, kata dia. Ini adakah orang yang beriman ni pakainya serban macam saya, ataupun janggutnya sejemput, adapun pakai jubah, adakah dikira sebagai beriman? Adakah akak-akak yang pakai tudung labuh ni beriman, yang pakai tudung singkat beriman? Macam mana yang dikatakan beriman? Ataupun yang pakai kepiah hitam tinggi tuan-tuan, udah macam building, rupa dia letak di atas. Adakah itu dikata makin tinggi, songkok dia makin kuat iman dia? Ataupun kita yang pakai kain pelekat saja dengan baju Melayu teluk belanga kita, adakah kita beriman? Ciri iman tu bagaimana? Adakah orang perempuan semakin tudungnya labuh, semakin labuh tudungnya, semakin kuat iman?
Ataupun orang yang pakai tudung segi itu beriman. Macam mana yang dikatakan beriman? Orang perempuan tu kadang-kadang pakai tudung, ya Allah, sampai ke punggung tudung. Dia labuh gila, tuan-tuan. Tak pakai baju, tak pakai baju, tuan-tuan. Elok. Tak pakai tudung saja ke mak, tuan-tuan. Elok siram pokok petang-petang. Depan rumah kata dia siram pokok. Siram pokok, trim rumput, trim pokok bunga. Tudung labuh, baju tak pakai. Letih pukul 6.30 penat tu. Penatnya je lah, kata dia. Tok Imam nak ke surau, patah balik tuan-tuan, kata dia. Aku ni tersilap tengok ke, kata dia. Akak jaga-jaga akak, kadang-kadang buatnya terlupa kita ni. Adakah kita ni yang dikatakan beriman tu apa, tuan-tuan? Sebab itu kita kena tengok tanda-tanda orang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kanan, yang banyak menghafaz hadis, yang banyak sejarah tentang Abu Hurairah ni. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, ada 3 tanda. Pertama kata Rasulullah, falyaqul khairan, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik. Kalau tak ada benda yang dia nak cakap, diam. Ini tanda nombor 1. Nombor 1, Nabi kata siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Apa makna beriman pada Allah dan hari kiamat? Percaya adanya Allah. Percaya bahawa Allah itu maha berkuasa. Hakikat Allah itu membalas segala perbuatan kita. Itu dipanggil sebagai iman. Iman ini berkait rapat dengan akidah, pegangan. Dalam konsep akidah, dalam konsep iman, dia ada beberapa syarat. Syarat pertama, ada sifat ketuhanan dan ada sifat kehambaan. Allah itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Maha berkuasa, maha bijaksana. Itu sifat ketuhanan. Kita dipanggil sebagai sifat kehambaan. Kita tak berapa bijak. Kita tak bijak. Bijak kita ni Allah bagi tahu. Bijak kita ni sebab ilmu Tuhan. Bukan bijak-bijak kita ni sebab kita lahir-lahir dah bijak. Tidak. Yang kedua, sifat ketuhanan itu apa? Sifat ketuhanan itu ialah yang mengeluarkan hukum. Dan sifat kehambaan ialah wajib taat pada hukum. Itu sifat hamba. Sifat hamba ni bila Allah kata haram, haram. Bila Allah kata solat, solat. Maknanya kalau dia tak solat, dia tak tahu yang dia tu hamba. Hamba maknanya perintah daripada Tuhan kena ikut. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Jangan bantah sebab kita hamba. Tak adalah ustaz, baru kejap tadi semayang zuhur ustaz. Udah kena semayang asar pula. Habis tu kamu semayang zuhur 4.30. Memanglah 4.30 semayang zuhur, 4.45 masuk asar. Memanglah kejap benar. Rasanya baru je ustaz semayang zuhur dah asar pula kita dia. Cuma kamu semayang zuhur 1.30. Betul lah tu. Kita rasa malas. Kadang-kadang ni tuan-tuan tak solat. Ceramah pun tak solat. Ada orang yang mari dengar ceramah tak solat tuan-tuan. Ada orang yang buat kenduri tak solat, tak semayang zuhur. Bila tanya kenapa makcik tak semayang zuhur makcik, ustaz, ramai tetamu datang. Itu dia. Mana nak layan, mana nak bungkus, mana nak tapau. Tak tahulah ustaz datang. Ya Allah, ramai sungguh ustaz. Itu makcik tak semayang zuhur. Tuhan pun faham makcik sibuk. Dia ingat Tuhan tu bapa saudara dia ke mak tuan. Tuhan pun faham makcik sibuk, kata dia. Sibuk macam mana pun akak wajib solat.
Abang-abang wajib solat. Sebab tu saya suka kalau kenduri kahwin buat di dataran surau tuan-tuan ni. Kemah macam piramid tuan-tuan ni tengok. Buat kenduri kahwin di surau. Masuk waktu Zuhur, Tok Bilal bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semayang Zuhur. Habis semayang, makan. Dengan pengantin pun semayang. Bapa pengantin pun semayang. Cantik tuan-tuan. Semua orang tutup aurat sebab kenduri kahwin buat di surau. Kamu nak ke mana ni? Pakai baju seksi-seksi ni. Kenduri kahwin. Nak mampus kamu. Buat di surau ni tutup bilik marah. Kamu tahu? Semuanya pakai tutup aurat. Tidak lagi yang pakai nipis-nipis. Sebab kadang-kadang bila kenduri kahwin, anak-anak dara pakai baju nipis. Jarang je. Di sini je tebal. Sini nipis. Sini pun nipis. Nipis je baju dia. Nampak BCG ni tuan-tuan. Rubella belah sini BCG. Timbul-timbul tuan-tuan. Ya Allah. Buruk benar rupa dia tuan-tuan. Kalau kita buat kenduri di masjid, kalau kita buat kenduri di surau, semua tutup aurat. Cantik. Macam tuan-tuan buat tadi. Daripada pukul 5 makan. Sampai pukul 9 tak habis lagi. Masya Allah. Kenduri tuan-tuan ni hebat. Ni, apa salahnya? Yang pentingnya kita jaga solat. Sebab kita hamba. Yang ketiga, sifat ketuhanan itu apa? Sifat ketuhanan itu ialah memberi. Sifat hamba ialah terima. Bila Allah bagi, jangan bantah. Bila Allah tak bagi, jangan bantah. Bagi dan tak baginya Allah pada kita adalah kebijaksanaan dan hak mutlak Allah. Sebab banyak orang berdoa, dia tak dapat, dia marah. Taklah ustaz. Hidup susahlah makcik. Bersamamu temu ramah dia. Adakah makcik mendapat bantuan daripada yang berhormat ataupun ahli-ahli parlimen dan sebagainya? Adalah kan, tapi waktu pilihan raya lah. Ni tak ada pilihan raya ni, tak ada. Mereka pun tak nampak butan hidung pun. Macam ketua kampung tak datang bagi bantuan pada makcik. Adalah juga, tapi yalah dia pun susah. Hari tu dia main hantar berat, lepas tu motor dia rosak, dia tolak pula motor tu. Lepas tu tak main dah lah. Orang kampung ada hantar bantuan pada makcik. Kadang-kadang lah tekoh-tekoh kata dia. Kadang-kadang lah main hantar. Lepas tu makcik buat apa? Makcik doa kat Tuhan lah kan. Duk doa minta murah rezeki. Tapi tak sampai lah pun Tuhan tak makbul. Tapi tak kata kat Tuhan lah ramai duk minta. Tuan-tuan faham tak dia kata apa? Tak kata kat Tuhan lah ramai minta, jenuh Tuhan nak bagi. Dia ingat Tuhan tu pejabat welfare ke mak tuan-tuan. Habis peruntukan next year hang datang minta pula. Tuhan ni maha kaya, kalau dia bagi semua tak ada yang miskin Tuhan tu. Habis tu kalau Tuhan maha kaya ustaz, kenapa saya semekin? Sebab Allah sayang. Tauhid kita, Allah sayang. Mujurlah saya tak kaya, tak ada siapa nak rompak. Tidur lena orang miskin, siapa nak rompak? Kamu tak rompak macam leha, renti ke lah. Pinggan dia pun 2 butir, gelang pun getah je kamu tahu. Buang masa ke pergi rumah dia. Itu untungnya orang miskin. Relax tuan-tuan. Tak payah fikir apa-apa. Orang kaya ni ya Allah kena bakar. Orang kaya kena bakar tuan-tuan. Kita bakar aja tuan-tuan. Orang miskin hidupnya subhanallah tenang. Ada makan, alhamdulillah. Tak ada makan, puasa. Dah puasa sekali ada makan pula, buka puasa. Tak apa-apa puasanya tuan-tuan. Orang miskin baik. Atau ustaz kami ni orang kaya jahat ke? Orang kaya lagi senang masuk syurga. Tanya tok pengurusi, apa lagi surau ni perlukan? Duit buat tanda 10,000 saya wakaf. Ui, kaya. Apa lagi yang surau ni perlukan? 3 piece untuk surau. Kejap-kejap terpadam. Kejap-kejap terpadam. Tukarkan daripada single piece masuk triple piece. Saya bayar 50,000. Tak terbakar. Tuan, ini lagi senang orang kaya masuk syurga. Ada ke orang miskin di taman Taman Sri Cotton, taman apa ni?
Kota Jaya ni. Ada orang miskin, Kak Leha tu anak dia 4 orang, Kak Leha pula Kak janda. Tak apa, saya sponsor anak dia jadi anak angkat saya. Kalau Kak Leha nak, saya terima dia. Orang kaya lagi senang masuk syurga. Jadi apa pun yang Tuhan bagi, semuanya adalah memudahkan kita untuk masuk syurga. Senang tuan-tuan. Saya buta Ustaz, alhamdulillah. Kamu tak nampak benda haram. Saya kasih selamat Ustaz. Buta. Alhamdulillah. Kamu tak nampak aurat orang. Sekarang ni aurat, ya Allah, melintah depan kita. Semalam saya makan di Ampang. Makan, lepas habis forum dia mengajak makan. Udah naik kencing manis tuan-tuan, malam-malam makan. Nengok tuan-tuan Arab, udah singkat-singkat sikitnya tuan-tuan. Saya kata ni Arab ke Meksiko ke Melayu ke apa? Saya tanya. Udah kedai Arab Ustaz, Arab lah. Arab Lebanon ke apa ke. Ya Allah, lintah belakang saya, depan saya. Seksi gila. Ngalahkan orang putih tuan-tuan. Saya tak tengok merasa macam bazir juga. Udah nak, ya Allah, kata dia. Nyesel pakai serban tuan-tuan. Nasib baik pakai serban. Kontrol. Astagfirullahaladzim. Cepatlah aku nak makan, aku balik mengantuk dah ni. Kalau orang buta, dia tak dapat. Dia tak dapat tengok. Alhamdulillah. Kita balik kena sembahyang taubat lah. Ampun ya Allah, aku tertengok ya Allah. Buat macam mana? Nampak tak? Itu tauhid. Tauhid maknanya menerima apa yang Tuhan bagi. Di sebaliknya itu mesti ada hikmah. Di sebaliknya itu. Baik kata Allah, sesiapa yang beriman kepada Allah, sesiapa yang beriman pada hari kiamat, ada tanda. Tanda nombor 1, hendaklah dia bercakap yang baik-baik. Falyakul khaira. Apa dia khaira? Baik. Apa dia baik? Yang pertama, khaira maknanya ialah cakap yang memberi pahala. Cakap yang memberi pahala, itu sifat orang beriman. Kalau cakap yang memberi dosa, itu bukan sifat orang beriman. Cakapnya beri pahala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan? Baik. Masya Allah. Pahala tuan-tuan. Berapa banyak orang hari ni bila jumpa tak nak bagi salam. Anak-anak muda kalau jumpa, yo, kata dia. Udah yo pula kamu ni apa? Adakah pahala bila sebut yo bro caya? Adakah itu dikatakan dapat pahala? Bukankah kalimah yang berpahala itu dalam bahasa Arabnya disebut al-kalimatut thayyibah, kalimah-kalimah yang baik. Kalimah yang baik ialah kalimah yang memberi pahala. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pesan memesan pada kebenaran. Ni ceramah kita malam ni, pesan memesan pada kebenaran ni. Cakap benar. Daripada pengurusi jawatan kuasa sambutan, tukang masak, tukang bentang tika, tukang jaga parking, tukang bentang kemah, tukang jaga mikrofon. Segala tukang malam ni semua dapat pahala. Termasuk yang tukang dengar. Walaupun dia tidur, dia tetap dapat pahala. Satu perkataan yang dia dengar, satu pahala. Saya start tadi pukul 10 suku, sekarang pukul 10.35. Sudah 500 patah perkataan saya cakap, maknanya 500 pahala yang tuan-tuan sudah dengar. Maknanya 500 pahala tuan-tuan dapat. Kalau saya cakap hari ini 50,000 perkataan, 50,000 pahala sedekah kita dapat. Sebab tu ustaz-ustaz kena cakap yang baik-baik supaya dapat pahala. Jangan banyak kurang pahala. Ya? Jadi ya. Udah tuan-tuan, bila mengajar ni bila ni? Kadang-kadang kita susah hati, tuan-tuan. Nabi Muhammad ni ya. Udah tuan-tuan. Banyak. Tuan-tuan ambil kalkulator, tuan-tuan kira 1 2 3. Udah 464 kali sejam tuan-tuan. Tak dapat pahala. Cakap yang baik-baik, berpesan pada kebenaran. Kamu wajib semayang, dosa tak semayang. Itu orang baik. Tapi kalau kita tengok dia tak semayang, kita buat dia. Buat tak tegur, tak suruh pun semayang. Menantu tak semayang, kita tak suruh. Anak tak semayang, kita tak kisah. Mana adik?
Oh tanda belakang ya. Terus straight je. Straight je. Ya. Straight je tengok situ ada. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu kalimah yang baik sebab menunjuk arah. Tuan-tuan. Walaupun mereka tak soal, kita kena menceritakan tuan-tuan. Itu nama dia watawassaw bil haq, pesan memesan pada kebenaran. Cakaplah yang baik-baik baru dapat pahala. Yang kedua, yang dikatakan cakap yang baik ialah menyabarkan orang. Sabarkan orang. Allah sayang pada kita. Allah sayang pada suami kamu, sabarlah. Allah uji kamu, sabarlah. Anak kamu tu mati kecil, dia confirm masuk syurga, redalah. Itu namanya menyabarkan orang. Kalau tuan-tuan cakap macam itu selalu, itulah tanda-tanda orang beriman. Yang ketiga, tanda-tanda orang beriman itu apa? Kalimah yang keluar daripada mulutnya ialah kalimah zikir. Kalimah yang mengingatkan Allah. Kita kadang-kadang keluar daripada mulut bukan zikir. Cuba sebut zikir. Subhanallah, Masya Allah. Ramainya orang malam ni, Masya Allah, Alhamdulillah. Zikir. Zikir. Tuan-tuan duk buaikan anak, zikir. Jangan duk buaikan dengan lagu tak faedah. Hari ni orang duk menyanyi lagu tak faedah. Para penonton, kita dengar pun takut. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya Allah, dengarlah Inul bergoyang. Susah hati kita tuan-tuan. Cuba kita tukar lagu-lagu yang baik. Ini tak habis-habis Hindustan lagunya. Polis tembak tarak kena. Polis tembak tarak kena. Polis tembak tarak kena. Budak tu boleh bangun. Budak. Udah tak jadi tidur budak. Gantikan dengan kalimah zikir. Tadi dia orang pasang zikir sepanjang sebelum mula upacara kita tadi. Subhanallah, Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, segala pujian hanya untukmu. Kan seronok budak tu lena tidur. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bagus tuan-tuan. Ni kalimah zikir. Tengok mak rempit naik motor. Astagfirullahalazim, luruh jantungku ya Allah. Kalimah Allah disebut. Celaka budak-budak. Apa sifat orang beriman macam itu? Tak habis-habis sepak batu, haram jadah punya batu. Buta sepak orang. Kamu ini sepak dia, masa bila dia sepak kamu? Janganlah sebut lagi haram jadah, bewak, kepala bapak. Ini bukan sifat orang beriman. Kadang-kadang penceramah pun dia sebut haram jadah. Ini puak-puak haram jadah. Kata, ya Allah. Sikit-sikit haram jadah. Sikit-sikit haram jadah. Lama-lama orang lupa nama dia. Ustaz apa semalam tu? Ustaz haram jadah. Malam ni kuliah siapa? Ustaz yang muda-muda tu. Ialah nama apa? Aku pun lupa lah. Yang haram jadah banyak. Oh, Ustaz haram jadah. Kenal lah. Kena 40 orang sebut tuan-tuan. Confirm haram jadah. Sebab itu kita jangan sebut benda jahat. Orang beriman kena sebut benda baik-baik. Bila makan nasi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rezeki, bismillah. Tengok-tengok masin, Allahu Akbar, masin pula tak ke tepi. Jangan masin, siapa yang bodoh masak. Udahlah aku lapar ni. Nasi masin pula pengang betul. Udahlah nikmat itu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok kucing. Mana ada sebut merungut? Baik kucing pada orang. Orang kalau lauk tak sedap, pasti tak gunanya. Cuba tengok kucing. Hantam saja dah. Cuba tuan-tuan tengok kucing. Kucing lagi bersyukur tuan-tuan. Selamberok kucing termakan mengah-mengah. Esok cirit kucing tuan-tuan. Kita dah dapat nikmat pun tak zikir.
Dah habis makan, alhamdulillah, syukur padamu ya Allah kau bagi rezeki, alhamdulillah. Orang beriman. Ini tidak tuan-tuan, selagi belum sendawa, selagi itulah tak sebut alhamdulillah. Makan, hujan pun berhenti mat. Belum sendawa. Itu sendawa, itu angin. Tak nak sebut alhamdulillah. Kalimah zikir ni kalimah yang tuan-tuan boleh buat. Duk saja-saja pun la ilaha illallah. Nak tidur malam nanti, tuan-tuan nak tidur setiap malam, dalam hati tuan-tuan, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, sudah sampai air. Sebab tu kalau kita berzikir pada Allah, Allah dengar, nampak. Sudah sampai airnya. Allah sayang orang yang berzikir. Sebab nak jadi orang bertakwa ada 3 jalan. Nak jadi orang bertakwa ni tuan-tuan, nak jadi orang yang rapat dengan Allah, nak jadi orang yang hampir dengan Allah, ada 3 jalan. Pertama, jalan amal. Kalau tidak ada amalan, jauh daripada Allah. Doa tak sampai, permohonan tidak dimakbulkan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada amalan. Nombor 2, nak menjadi manusia yang hampir dengan Allah ialah dengan zikir. Ingat Allah. Pergi di mana pun ingat Allah. Tengok kapal terbang, ingat Allah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Ingat Allah, Maha Suci Allah yang memperjalankan benda ini. Duduk di atas bot dalam atas laut, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ingat pada Allah. Menyelam di dalam lautan, tengok ikan, tengok penyu, tengok batu karang. Subhanallah, la haula wa la quwata illa. Cantiknya alam ini ya Allah. Orang macam ini tiap-tiap kali tengok kehebatan Allah, tiap-tiap hari tengok kebesaran Allah. Kalimah yang keluar daripada mulutnya, kalimah zikir, orang ini sangat rapat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana nak rapat dengan Allah, ialah dengan jalan doa. Bagaimana kita ni nak rapat dengan Allah? Doa. Ulama ditanya, berapakah jarak di antara makhluk dengan arash? Berapa jauhkah jarak di antara makhluk dengan arash? Maka ulama tadi menjawab, jarak di antara makhluk dengan arash Allah, jaraknya hanyalah dengan berdoa saja. Sampai permohonan di arash, doa saja. Tapi berapa banyak orang yang berdoa? Berapa ramai yang berdoa? Nak tidur tak berdoa, nak makan tak berdoa. Dia hanya berdoa bila dia susah. Dia hanya ingat pada Allah bila dia menderita. Bila dia lupa, bila dia senang, bila dia kaya, dia sudah tidak perlu berdoa. Yang ni yang punca jadi jauh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita tukarlah kalimah zikir. Dengan kalimah-kalimah yang tak baik tadi, kita tukar ke arah kalimah-kalimah yang baik. Saya ni tuan-tuan, saya bersyukur pada Allah, saya ni jarang tengok televisyen. Jarang tuan-tuan. Sibuk masa bila tengoknya. Jarang. Kalau saya tengok, mesti tengok National Geographic. Tengok beruk. Tengok ular. Tengok rimau. Rimau ni tuan-tuan, dia takut dengan senduk kayu. Tuan-tuan kalau masuk hutan, bawa senduk kayu. Pukul kepala rimau, terlari tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah tuan-tuan. Allah, saya suka tengok. Baru ni orang telefon saya. Bulan lepas, Ustaz, buka TV 3 Ustaz. Sekarang buka Ustaz, buka. Apa masalahnya ni? Apa ceritanya? Aksiden ke? Tidak. Sanggam. Cerita sanggam. Disuruh saya tengok tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Disuruh tengok cerita sanggam. Saya kata tak payah. Saya sibuk tengok. Masa tidur. Masa tu saya di Kuala Lumpur. Buat apa lagi kita nak tengok benda yang kita dah tahu keputusan dia? Buat apa kita nak tengok satu benda yang kita dah tahu kesudahan dia? Kesudahan cerita Hindustan, hero menang. Kesudahan cerita Hindustan, Inspektor Sahab sampai. Tuan-tuan tengoklah cerita Hindustan, ending dia itu Inspektor Sahab bawa tongkat, naik jeep sampai. Orang jahat semua dah mati dah. Hero duduk menung letih melawan orang jahat. Inspektor pun sampai. Zindagi hai, eksfer hai, kata dia. Buat apa lagi saya tengok? Sebab tu saya tak tengok dah. Cerita sanggam dah tahu. Dah tahu ceritanya. Duduk atas pokok, nyanyi di bawah, perempuan menyanyi berenang. Mere mengki gengga,
O tere manki jamnata bolo rada bolo sangam hoga ki nahi, al bolo rada bolo sangam hoga ki nahi kabhi nahi. Udah hafal dah tuan. Nanti mereka duduk dalam majlis sambutan hari jadi Raj Kapoor main accordion. Hardil jo pyar karega gogana jayega divana se pelon mein pehjana jayega divana. Udah hafal. Sekali lagi dia menaik bot berkelah tepi sungai. Oh mehbuba tere es paas hi. Udah hafal. Nanti mereka dah kahwin bergaduh pula suami isteri, merajuk si suami dost na raha प्यार प्यार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एक्स बार ना रहा एक्स बार ना रहा neng neng sedih benar dengar tuan-tuan. Ustaz apa ustaz ya? Ada namanya Al-Hafiz. Memang hafal. Jadi buat apa lagi kita nak tengok benda yang kita dah tahu? Kasim Selamat tu kompom buta. Tiap-tiap malam nayang cerita P. Ramlee apa kejadahnya tuan-tuan. Buang masa je. Kesudahan kita tahu P. Ramlee ambil gerpu dicocoknya mata. Alah Kasim, maafkan mak Kasim. Pengsan orang tua tu. Jadi buat apa kita tengok? Yang kita kena tengok sekarang ni amalan kita. Berapa ramai yang semak amalan dia? Berapa banyak yang semak amalan? Sekarang tuan-tuan ni ada ustazah. Udah ada Johan Qori di kampung tuan-tuan ni. Belajarlah tajwid dengan dia. Ini duk baca Quran setelah lama lagi ni. Baca pun lembek. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Udah macam budak tadika apa dia? Kenapa tidak ada improve? Surau pun dinaik taraf. Kenapa bacaan Quran tak dinaik taraf? Surau tuan-tuan pun naik taraf. Dulu tak ada aircon, sekarang ada aircon. Dulu surau lama, sekarang surau baru. Dah naik taraf. Kenapa ibadat kita belum lagi dinaik taraf? Sembahyang maghrib tetap 5 minit. Kenapa tak tambah jadi 10? Jangan tambah rakaat sudah, tambah panjang tak apa. Ini tambahnya rakaat berapa maghrib kamu buat din? 6. Oi, panjang gila. Apa yang 6 pula? Dulu saya kerja. Jadi sibuk. Sekarang dah pencen, rasa tak puas 3 rakaat. Itu yang saya buat 6. Alhamdulillah lah itu dia. Belah otak kamu ni. Kamu ni merapu ke apa ke? Maghrib sampai kiamat 3 rakaat kamu tahu? Dia tak ada berubah. Jadi musafir pun tetap 3 rakaat maghrib ni, tak boleh buat qasar. Ada orang tanya ustaz, maghrib boleh buat qasar ustaz? Atau kamu nak buat berapa? 1,5 rakaat. Subhanallah, dia tak boleh berubah dah. Tetapi yang kita boleh ubah lamanya masa kita bermunajat dengan Tuhan. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Yang tu boleh dilamakan. Baca tenang-tenang ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Elok baca bismillahirrahmanirrahim. Ini daripada dulu sampai sekarang. Asal baca terus alhamdulillah. Apa? Waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Itu namanya jangan pandang belakang. Jangan tengok belakang congkak. Nanggung. Apa baca macam itu? Kenapa tak berubah tuan-tuan? Ini baca duk salah macam itulah. Qul huwallahu ahad. Apa yang panjang ahad? Qul a'udzu birabbin nas panjang. Qul a'udzu birabbin nas ahad kata dia. Letih tuan-tuan. Belajarlah, tambahkan amalan. Takkan kita ni dah kahwin 25 tahun tak pernah jadi imam pada isteri kita. 10 tahun tak pernah jadi imam pada anak-anak kita.
Kena ada perubahan, tuan-tuan. Tuan-tuan dah sambut Maulidur Rasul di sini, udah jubli perak dah. Udah 25 tahun. Takkan tak mau jadi imam pada anak-anak. Isteri kita bangga sangat, tuan-tuan, kalau kita jadi imam dalam rumah. Ui, banggalah suami jadi imam. Pakai jubah. Pak, malam ni bagi ke anak-anak kita sembahyang berjemaah maghrib. Ui, seronoknya. Isteri hampanya sejadah, bentang kapet. Silat-silat isteri bang. Allahu Akbar. Suami menang. Dia tak sihat orang tu ni. Dia bangga, tuan-tuan. Bila dia angkat takbir, suami jadi imam. Allahu Akbar. Berbunga hati. Walaupun tuan-tuan baca ayat pendek je, berbunga hati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu Akbar. Itu pun dia seronok. Ni tuan-tuan kena buat tarik hati isteri. Habis mayam doa. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami dengan taubat. Ya Allah, berilah hidayah pada kami. Ya Allah. Isteri tuan-tuan cium tangan tuan-tuan. Cium. Siap sedut lagi. Bukan setakat cium aja. Bunyi tu. Ini kita komplain isteri tak hormat. Kita mengadu isteri tak hormat kita. Tapi masalah dia, kita tidak mau menjadikan kita dihormati oleh isteri kita. Kita mengadu anak-anak tak sayang kita. Anak-anak tak hormat kita. Masalah dia, kita tidak menjadikan diri kita dihormati oleh anak-anak. Ini yang jadi masalah pada kita. Kita mesti ada perubahan. Sampai bila kita nak semayang dalam keadaan tak khusyuk? Mayang tak khusyuk. Sebab apa tak khusyuk? Sebab kita tak ikut cara Nabi solat. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu pada Allah, jangan jalan sabar dan jalan semayang. Semayang ni berat sangat, melainkan orang yang khusyuk saja yang ringan. Bagaimana nak jadi khusyuk supaya ringan solat, supaya mudah melaksanakan solat? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang bersangka, orang yang berazam, orang yang beriktikad dalam hatinya bahawa dia ada pertemuan dengan Allah, maka orang macam ini dia akan khusyuk. Orang ini tak akan mengumpat. Dia jaga mulut sebab dia akan disoal oleh Allah kalau dia ngumpat. Orang macam ni yang sembahyang khusyuk. Tuan-tuan, kalau nak sembahyang khusyuk, kena jadi macam Nabi sembahyang. Dan kena jadi macam perbuatan Nabi. Nabi jaga lidah, Nabi tak ngumpat, Nabi tidak memfitnah. Sebab tu sembahyang Nabi khusyuk. Kita sudah berada di dalam saf, masih lagi mengumpat orang. Diumpat tu imam. Siapa imam? Entah. Aku ketik benar imam. Baca merapu detik. Allahu Akbar. Itu macam mana nak khusyuk? Tengah dalam saf, boleh duk cek orang sebelah. Duk tunjuk orang depan. Haji belum pergi lagi, tapi pakai serban. Perasan alim. Allahu Akbar. Bila nak khusyuknya, tuan-tuan? Kita tak jaga lidah. Kita semayang, Nabi tengok di bawah tempat sujud. Kita semayang, nengok skrin. Nengok yang duk tulis elektronik, yang duk tulis tu. Kutipan Jumaat 1,400. Minggu kedua 2,400. Dia tunduk pula. Dekat 10,000 tu. Bismillah. Bila nak khusyuk ni, tuan-tuan? Kita tak membantu diri kita untuk meningkatkan mutu semayang. Kita kena belajar. Nabi Muhammad kata apa? Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Quran dengan lahan orang Arab. Sekarang kita baca lahan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak sedap. Dia suruh baca dengan Arab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang Arab ni buka mulut sikit. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Bukan me. Me tu orang parit, orang botel, orang perak. Me.
Komen nak ke mana? Komen nak ke mana? Gitu deh. Ke mana? Mana ke kedai lah. Gitu deh. Itu orang parit. Tuan-tuan lain. Engkau nak ke mana? Itu tuan-tuan. Komen nak ke mana? Awak nak ke Kota Tinggi. Gitu deh. Oi tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Tuan-tuan sebut Kota Tinggi. Orang Perak lain tuan-tuan. Lambat faham ni tuan-tuan ni. Dia suruh baca dengan lahan orang Arab. Barulah bermutu bacaan. Sebab tu kita kena improve tuan-tuan. Kalau kita ikut bacaan Nabi, tak ada siapa komplain. Kalau kita bercakap benda yang baik-baik, tak ada siapa komplain. Kita buat dalam bacaan yang baik, kita cakap dalam keadaan yang baik, tak ada siapa yang benci. Ni azan kita ni, Nabi mengajar kepada kita. Nak pilih muazzin pun Nabi ajar. Tuan-tuan ingat gitu-gitu je. Tak ada siapa Bilal, kamu engkau lah jadi Bilal. Tuan-tuan ingat mentaruk gitu je. Ada syarat. Syarat pertama suara lantang. Syarat keduanya merdu. Bukan boleh membang je. Kamu je lah, kamu tak ada kerja ke bang? Aku boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah pukul telinga tuan-tuan. Budak yang tidur bangun. Tidur balik dia. Ya, apa benda ni? Sebab kita tak ikut cara Rasulullah. Rasulullah dia suruh pilih yang baik. Kalau kita ikut Nabi dalam semua benda tuan-tuan, tak ada masalah. Buat jawatan kosong. Jawatan kosong. Bilal dikendaki. Buat temuduga. Pengurusi masjid buat temuduga. Pengurusi masjid PM. Buat temuduga. Okey Pak Mak ya. Pak Mak pun minta jawatan untuk Bilal. Pak Mak ya. Okey. Apa yang Pak Mak boleh bagi untuk Bilal, untuk masjid? Saya ikhlas buat kerja. Tak payah bagi upah pada saya. Free of charge. Saya niat untuk berkhidmat pada masjid, pada Allah. Cita-cita. Cuba azan. Pak Mak pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kamu ni? Allah tu lafaz tebal. Kenapa kamu nipiskan? Allahu Akbar. Apa kan? Udah. Udah nak bulu roma aku dengar kembang. Next. Pak Din pun nak minta jawatan Bilal. Pak Din, ya. Saya nak minta jawatan Bilal. Jadi apa yang Pak Din tawarkan? Berkhidmat untuk kami. Saya boleh azan, tapi dengan syarat saya minta 200. Apa tu 200? Minyak saya. Minyak motor. Saya duduk di Taman Kota Jaya. Nak pergi azan di masjid tu minyak. Saya tak ada pencin. Saya tak ada sosok. Saya tak ada perkeso. Saya hanya ada perkosa. Jadi saya minta RM200 upah minyak saya. Okey? Cuba azan. Saya dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi, udah terdiam untuk musik. Confirm 300 gaji kamu. Walaupun dia minta upah, dia layak menerima jawatan Bilal sebab lantang dan merdu suaranya. Yang Pak Mat tempel tadi walaupun free of charge, dia tak layak jadi Bilal sebab tak merdu, tak sedap. Sebab itu kalau azan itu macam Rasulullah suruh cari tuan-tuan, tak ada siapa komplain di sini. Orang bukan Islam pun tak komplain. Dia pun sedap dengarnya. Sedap benar itu ya Allah. Udah kahwin ke belum tu Bilal tu ya Allah. Ini kalau azan udah macam kereta api, gostan pergi balik tuan-tuan, kita pun susah hati. Jadi tingkatkan mutu. Sebab tu kalau boleh search tu jadi Bilal. Demi cintaku padamu tinggi sangat, kekorbankan jiwa dan raga. Kalau kumpulan Mei tu jadi Bilal,
Kelas tuan-tuan. Kau umpama bunga yang mekar di hatiku. Seronok tuan-tuan. Itu yang bila sekarang ni pun ya alam solat. Letih tuan. Sebab tu Nabi Muhammad dia datang kepada kita, dia nak ngajar kita. Dia nak mendidik kita, dia nak membawa kita supaya apa yang kita buat adalah yang terbaik. Apa yang kita buat ialah yang kelas. Apa yang kita buat ialah yang terbaik. Kalimah yang keluar daripada mulut adalah kalimah-kalimah yang terbaik. Yang keempat, apa dia kalimah yang terbaik? Memaafkan orang. Tuan-tuan, kalimah yang baik ialah memaafkan orang. Kak, saya datang ni saya nak minta maaf. Saya sebenarnya nak pergi umrah minggu depan. Jadi saya datang pada akak, saya nak minta maaf. Saya banyak dosa dengan akak. Akak begitu juga. Akak maafkan kamu. Kosong-kosong ya. Dua-dua ni baik tuan-tuan. Seorang minta maaf, seorang bagi maaf. Wal'afina 'anil nas. Ini manusia terbaik ni. Iman ni tuan-tuan. Minta maaf senang, memberi maaf susah. Minta maaf senang, minta maaf lah senang. Minta maaf lah senang. Ni nak memberi maaf ni. Dah disakiti, dah dipitnah, dah dikata. Satu taman tahu kita dipitnah, sedih. Pergi ke pasar orang bisik. Dia lah yang itu, dia lah. Kita tengok anak dia lah yang itu. Yang mengandung itu dia. Dipitnahnya kita tuan-tuan. Siapa fitnah? Ada orang tu malu tuan-tuan. Pergi masjid orang kutuk, pergi pasar orang kutuk, hantar anak pergi sekolah orang kutuk. Itu dia tu. Oh iya ke? Sakitnya jiwa tuan-tuan. Orang pulau kita angkar fitnah. Orang yang fitnah tu satu hari lembut lembai tengkok datang. Oi Kak Nak. Oi Kak Nak. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepatut saya lah bagi salam. Apa yang kamu datang jumpa aku ni, Pak? Sajalah nak pergi Mekah. Ni minta maaf ni, ha. Senang ni kamu minta maaf. Kamu dah malukan aku satu kampung. Yelah, aku silap. Minta maaf ya. Okey, bye-bye. Hei. Ingat senang ke Kak Nak ni nak bagi maaf? Orang beriman. Kak Nak kata aku maafkan kamu. Aku minta kamu ikhlas pada Allah memohon maaf. Keikhlasan yang kedua, syarat memohon maaf. Kamu kena kabarkan balik kepada seluruh penduduk taman ni yang kamu buat fitnah pada aku. Kalau tidak Allah tak ampunkan dosa kamu. Ingat senang tuan-tuan, nak buat pengumuman satu taman ni. Sebab tu jangan fitnah orang. Selagi mana orang tu percaya dengan fitnah yang kita bawa, selama itulah dosa kita tanggung. Selama itulah dosa kita tanggung. Sebab kita memfitnah orang, kita ngumpat orang. Sebab tu jangan tuan-tuan. Biar kita mati, biar kita keluar daripada dunia ni dalam keadaan kita tak ada ngumpat orang. Tak usah. Aku tak ada ngata ke dia, aku tak ada ngumpat dia. Ini pergi rumah kenuri ngumpat. Dah duk makan nasi, berhenti suap. Gemuknya. Astaghfirullahalazim. Udah panggil orang sebelah. Ya, gemuknya ya. Maaf. Itu mau 4 kampik sebulan tu, kata dia. Tengok isterinya sambut dekat pintu pagar. Oh, bininya kurih. Tahan gitu. Astaghfirullahalazim. Dia gemuk pun dia sihat. Kita kadang-kadang tengok telinga dia capang, kita ngumpat mak pang. Tengok hidung dia kembang, mak mbang. Tengok dia gelap, mak belai. Kenapa kita ngumpat orang? Apa hak kita nak ngumpat orang? Haram minta maaf dengan dia. Kalau tuan-tuan memberikan maaf pada orang itu, tuan-tuan adalah orang yang kuat imannya. Malah Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan orang bertakwa. Tapi kalau tuan-tuan memaafkan orang, yelah aku maafkan kamu, kosong-kosong ya. Makasih Kak Pah ya. Okey, aku balik dulu ya. Okey, aku maaf lah, tak ada apa-apa kita. Pam, kunci pintu. Terus telefon terus. Ya.
nak datang minta maaf tau. Melutut kat aku tau. Baru dia tahu langit tinggi rendah. Kata tuan-tuan, tuan-tuan tak ikhlas memaafkan orang. Udah habis-habis lah. Jangan dicanang lagi, mengaku kalah juga. Baru dia tahu siapa, kata dia. Kita baka je. Hei, kalau kita memaafkan orang, tutup buku, habis. Kosong. Mulakan dengan lembaran yang baru. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, tu saya ngumpatlah, tu saya ngutuklah. Kita hari ni senang sangat ngutuk orang. Senang sangat ngumpat orang. Jaga lidah. Jangan sampai lidah ni besok akan jadi beban kepada kita di hari kiamat. Baik, Nabi kata kalau kita tidak ada apa benda yang kita nak cakap pada orang, Nabi kata diam. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Diam, cukup. Dua benda ni. Lepas ni tuan-tuan, keluar saja daripada surau kita malam ni, tekad dalam hati, tak nak lagi cakap benda yang merapu. Tidak mau lagi bercakap benda yang salah. Tidak mau lagi bercakap benda yang dosa. Aku nak ganti nasihat menasihati. Aku nak ganti dengan perkataan sabar. Aku nak ganti dengan kalimah zikir. Aku nak ganti dengan kalimah memaafkan orang. Aku nak ganti dengan doa. Kan Nabi suruh sebut 4 benda tuan-tuan. Ada orang sebut majlis Maulidur Rasul ni bid'ah. Saya tengok dalam Facebook saya tu, dia kata bid'ah. Apa hal sambut-sambut maulud ni, apa hal? Mana ada Nabi sambut maulud, kata dia. Tuan-tuan, Nabi Muhammad berpuasa sunat pada setiap hari Isnin. Bila sahabat tanya pada Rasulullah, kenapa puasa Isnin? Kata Rasulullah, sebab hari Isnin adalah hari kelahiranku. Sebab itu aku puasa. Maknanya Nabi Muhammad sambut hari jadi Nabi setiap hari dengan puasa hari Isnin.